Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita kali ini. Yang mana dalam kesempatan ini ingin saya terangkan atau tunjukkan tata cara kita membaca bacaan-bacaan dalam solat kita. Solat merupakan antara amal ibadah yang sangat penting, yang paling penting. Bahkan dikatakan solat merupakan kunci segala ibadah. Bila mana solat kita betul, maka segala amal ibadah kita yang lain, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji, umrah kita dan lain-lain ibadah yang lain akan diterima. Tapi bila mana solat kita tak betul, maka amal ibadah kita yang lain akan ditolak. Jadi begitulah pentingnya ibadah solat dalam penghidupan kita. Dan itu sebabnya setiap kali bila mana kita melakukan solat, kita mesti ambil serius. Yang mana solat merupakan sesi atau session perhubungan kita dengan Allah. Kita sedang bercommunicate atau kita sedang communicate dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu maka hendaklah kita ambil berat segala sebutan-sebutan kita. Seperti yang telah selalu dijelaskan, sebutan Arab mesti tepat. Tepat dari segi sebutan huruf-hurufnya dan begitu pun juga dengan panjang pendeknya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan bimbingan ini kita dapat mengambil manfaat. Nah, mari kita perhatikan untuk pelajaran yang pertama ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu yang pertama tentang niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian tentang doa iftitah. Yang pertama sekali tentang niat. Seperti yang pernah dijelaskan, niat bukan sebutan lisan. Tapi niat adalah kata-kata hati. Atau niat adalah tujuan hati kita. Dan niat adalah sangat penting, niat merupakan rukun. Jadi bukan soal lafaz lisan kita. Jadi niat hendaklah kita sebaik-baiknya kita bercakap dalam hati. Apa tujuan kita melakukan ibadah itu? Jadi kalau kita melakukan ibadah salat, maka dalam hati kita mestilah ada kata-kata sahaja saya melakukan solat. Misal kata solat subuh. Sahaja saya melakukan solat subuh 2 rakaat kerana Allah. Kerana Allah itulah yang paling penting yang Allah nak tahu. Kita buat ni kerana siapa? Kerana terpaksa ke? Kerana dipaksa ke? Itulah yang akan menentukan keikhlasan. Yang bagi solat zuhur, dalam hati kita mengatakan sahaja saya melakukan solat zuhur 4 rakaat kerana Allah. Solat asar sahaja saya melakukan solat asar 4 rakaat kerana Allah. Solat maghrib sahaja saya melakukan solat maghrib 3 rakaat kerana Allah. Isyak sahaja saya melakukan solat isyak 4 rakaat kerana Allah. Macam itulah tentang perihal niat. Jadi niat kita tak akan banyak menyentuh sebab niat bukan lafaz. Niat bukan lafaz lisan. Cukup dengan kita lafazkan dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukun. Apa-apa saja yang dihukumkan sebagai rukun, maka itu merupakan
bacaan atau perbuatan yang sangat penting yang akan menentukan sah atau tidaknya solat kita. Apa saja yang dikatakan sebagai rukun, hendaklah kita buat betul-betul. Jangan sambil lewa. Jangan sambil kita tak serius ataupun pemikiran kita sedang tertumpu kepada yang lain. Itu semua akan nanti mencacatkan ibadah solat kita. Seperti yang dikatakan tadi, solat merupakan ibadah yang sangat penting, bahkan kunci segala ibadah. Dari segi takbiratul ihram, dia dua lafaz saja, Allah sama akbar. Walaupun lafaz takbiratul ihram kelihatan mudah, tapi masih kedengaran lafaz-lafaz yang disebutkan dengan tidak begitu baik atau tidak begitu tepat. Sebutan takbiratul ihram yang betul, perhatikan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu. Yang penting, yang pertama sekali sebutan huruf. Iaitu yang pertama kita lihat di sini, Allah, bukan Allah, bukan Allah. Allah, la. Huruf lam yang asalnya la, kita tebalkan jadi la. Allahu, ha. Bukan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Macam tu. Yang kedua, ak. A sama ka, ak. Bukan ak. Bukan ak. Bukan akh. Bukan ak. Tapi ak. Akbar. Macam tu. Bukan ak. Bukan ak. Pun tidak. Ak. Kafnya sikit saja. Ak. Akbar. Bar. Sebutan ba sama ra digandingkan, bar. Macam tu. Bukan bor. Bukan akbar. Tidak. Akbar. Macam tu. Kemudian dari segi bacaan panjang pendek, perhatikan di sini bacaan panjang pada lafaz takbiratul ihram hanya pada huruf la saja. Yang lain kita tidak baca panjang. Yang salah kalau kita baca Allah, Allah, salah. Salah besar. Ini boleh menyebabkan solat kita tidak sah. Serius tak? Ini boleh menyebabkan solat kita tidak sah. Serius. Disebutan mesti Allah, bukan A, tapi Allah. Kemudian yang kedua, Allah-nya yang dibaca panjang. Allah. Paling tidak dua harakat. Dua harakat ni maksudnya dua gini. Allah, Allah. Itu maksudnya harakat. Dua harakat, dua kali tepuk. Kalau yang bacaan biasa semua sekali je. Ba, ta, sa, ja, ha, kha. Macam tu. Tapi kalau yang dua, macam tu. Okay. Jadi Allahu Akbar. Akbar tak ada bacaan panjang. Namun ada juga kita dengar orang yang baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau dia tengah stres ke, Allahu Akbar. Dipanjangkan barnya. Kalau kita panjangkan barnya, maka maknanya tak akan menjadi Allah Maha Besar. Kerana Allah Maha Besar, bunyinya mesti akbar. Itu lafaz Arabnya yang betul. Jadi itu yang pertama dari segi takbiratul ihram. Jadi biar betul bacaan kita. Kalau sekiranya bagi takbir-takbir yang lain, atau hatta dalam takbiratul ihram pun, kalau kita nak panjangkan sedikit, kita panjangkan pada bunyi la.
Contohnya kita nak tarik takbiratul ihram kita, Allahu Akbar. Allah, la ni yang dipanjangkan. Ataupun daripada perubahan posisi dari satu posisi ke satu posisi, contohnya daripada sujud, kita nak bangun, kita panjangkan kita punya takbiratul ihram. Boleh. Panjangkan takbir, bukan takbiratul ihram. Kita panjangkan takbir. Allahu Akbar. Okey. Dan masih boleh. Walaupun yang bagus, Allahu Akbar. Dan kita rubah posisi pun Allahu Akbar. Dan ada yang tanya, bila kita antara takbiratul ihram dengan niat, apakah mesti disatukan? Tak boleh disatukan sebenarnya. Kerana rukun ke-13 ibadah solat adalah tertib. Rukun perkara-perkara yang mesti kita patuh. Tak patuh, solat kita jadi tak sah. Tanya mana-mana asatizah, betul ke tidak makna rukun macam tu? Dan rukun yang ke-13 solat adalah tertib. Apa makna tertib? Yang dulu didulukan. Jadi ikut tertib, niat dulu. Niat, takbiratul ihram, dan baru yang lain. Niat dulu baru takbiratul ihram. Itu ikut tertibnya. Jangan kita dengar memang ada asatizah, ustazah yang terangkan macam tu, sehingga akhirnya jadi masalah, jadi berat. Kalau kita nak combinekan antara niat dengan takbiratul ihram. Itu yang jadi kacau bilau tu. Yang cantik, niat dulu saja saya solat zuhur 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Cantik dah tu. Dan kemudian antara ini nak angkat tangan dulu ke nak takbir dulu, that is not an issue actually. Yang bagus kita angkat tangan dan niat, lepas tu angkat tangan, Allahu Akbar. Kan mudah. Solat ni mudah. Ad-dinu yusrun wala tu'assir. Agama ni mudah, jangan dipersulitkan. Tapi ada yang mempersulitkan antara niat dengan takbiratul ihram mesti nak sama-sama. Akhirnya itu yang ghustan, go hit, tak jadi. Itu bukan ilmu yang betul, maaf. Yang betul niat dulu dan baru takbiratul ihram. Okay? Selanjutnya bacaan doa iftitah. Sebelum dijelaskan tentang doa iftitah, ini ada beberapa perkara. Yang pertama, hukum doa iftitah. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnat. Maksudnya, kalau kita baca doa iftitah, kita mendapatkan pahala. Kalau sekiranya kita tidak membaca doa iftitah atau tersalah membaca doa iftitah, ia tak memberi kesan kepada solat kita. Solat kita tetap sah. Itu hukum ni sangat penting. Hukum setiap perbuatan itu sangat penting untuk kita ketahui. Jadi doa iftitah, hendaklah kita ketahui, hukumnya adalah sunnat. Dan sebaiknya kita baca untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Tapi kalau sekiranya kita tidak membaca atau terbacanya dengan salah, tak perlu kita ulang. Okey. Dan antara sunat dengan yang wajib, sunat tak boleh mengatasi yang wajib. Wajib mesti didahulukan atau diutamakan. Maksudnya, bila mana kita solat berjemaah misal kata, dan kemudian imam membaca Al-Fatihah. Imam dah mula membaca Al-Fatihah dan kita baru nak masuk solat, baru nak takbir, lepas tu kita nak baca doa iftitah tak kala imam baca Al-Fatihah. Maksudnya tadi, sunat tak boleh mengatasi yang wajib. Mendengar bacaan Al-Fatihah imam hukumnya wajib. Membaca doa iftitah hukum dia sunnat.
Jadi bila mana imam sudah mula membaca Al-Fatihah, kita tak lagi boleh membaca doa iftitah. Kita kena diam dan mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Itu kalau solat berjemaah. Faham ni? Nah, mari kita perhatikan tentang bacaan doa iftitah. Sebenarnya, doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Dia bukan satu aja macam yang kita baca selama ini daripada tahun 20-an sampai sekarang. Kita hanya baca satu saja. Yang sebenarnya doa iftitah itu ada banyak. Apa yang saya tahu ada 7 macam doa iftitah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam kesempatan ini saya akan tunjukkan saya akan pilih 3 saja untuk anda. Jadi kita boleh pilih yang mana satu. Okey. Kita nak pilih yang biasa kita baca Allahu Akbar kabira, boleh. Atau kita nak baca yang biasa dibaca oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, pun boleh. Ataupun kita nak pilih doa kita yang sangat ringkas, khususnya bagi solat-solat yang kita nak tak begitu panjang sangat, kan, tak mau mengambil masa yang panjang. Kita boleh baca doa kita yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la wa la ilaha ghairuk. Jadi apa sekalipun, walaupun doa iftitah ni hukum dia sunat, bila mana kita decide untuk membaca, mesti baca dengan betul. Doesn't mean apa dia sunat kita boleh baca sembarangan. Tak. Again, bacaan kita betul, ada pahala. Bacaan kita tak betul, reject. Dan tak ada pahala, kita hanya sia-sia saja. Dan nak ke kita melakukan sesuatu, in the end jadi sia-sia? Tak nak, kan? Jadi, perhatikan kepentingan ini. Mari kita pilih dahulu. Kita lihat dahulu doa iftitah yang biasa kita baca. Dengarkan bacaannya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Macam tu. Bacaan yang betul. Ramai di kalangan kita yang belajar membaca bacaan-bacaan salat ini daripada tulisan Romanized. Memanglah it is better than nothing. Daripada langsung kita tak nak solat. Orang yang solat walaupun dengan membaca Romanized ni adalah lebih baik daripada orang yang tak mau solat. Sama sekali. Namun untuk permulaan kita boleh. It is acceptable untuk kita baca dengan menggunakan bacaan Romanized. Tapi tak boleh lah 20 tahun masih baca dengan Romanized. Kerana bacaan Romanized tak sama dengan sebutan lafaz Arab ni yang betul. Dan dah 30 tahun pun masih baca dengan bacaan yang yang sama. Yang kita lafaz ikut Romanized. Sebab spelling Romanized ni dengan sebutan Arab tak sama. Jadi perhatikan yang pertama sekali doa iftitah ini dari segi sebutan huruf dulu. Huruf kita betulkan dulu. Yang kedua nanti kita pergi kepada mana yang boleh kita baca panjang, mana yang tak boleh kita baca panjang. Okey? Lafaz yang pertama Allah. Allah. Allah bukan Allahu Akbar, tak boleh. Allah tak boleh.
Allahu akbaru. Allahu akbar, huruf kaf, bukan akbar, bukan akbar, bukan akhbar, tapi akbaru. Okay? Allahu akbaru kabira. Yang kabi, bukan qabi, bukan kabira, tapi kaf. Ka biasa je, K-A, ka. Yang kabira. Walhamdu, huruf ha, walhamdu, bukan walhamdu. Walhamdulillah, walhamdulillah, salah. Walhamdu, walhamdu, huruf dal, du, bukan du, du. Walhamdulillahi, ha. Lafaz Allah huruf dia ha besar. At any time, lillahi. Kathira. Perhatikan huruf sa. Kathi. Kathi. Bukan kasira. Kasira. Kau nak kasih benda. Yang kathi huruf sa. Kathira. Macam tu. Selanjutnya. Wasub. Huruf sin. Sini sa. Yang sini sin. Biasa sub. Wasub. Yang wasubha, huruf ha, bukan subha, tapi subha. Wasubhanallahi bukratan. Dan di sini kita sambungkan huruf ta'ul marbutah dan huruf waw, sabdukan. Dan tentang ta'ul marbutah ini mungkin nanti waktu kita belajar ngaji, dekat situ baru kita belajar lah. Tapi kat sini kita tak dapat mengambil masa yang panjang untuk menerangkan. Jadi bunyinya mesti bukratahu. Bukratahu wa asi wa a si huruf apa sad. Wa asi bukan wa asila. Wa asila. Wa asitra, wa asila. Macam tu. Right? Huruf sad. Perhatikan sekali lagi. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Macam tu. Follow macam ni saja, insya-Allah. Bacaan kita akan baik, insya-Allah diterima oleh Allah. Right? Lafaz atau ayat yang kedua. Wajjahtu, wajjah. Huruf ha, bukan wajah, bukan wajah tu. Wajjah, bukan wajah tu, tapi wajj. Jim ada sabdu. Berarti kita kena sebut jim tu 2 kali. Wajj, lepas tu baru ja. Wajjahtu, dan wajjahtu waj. Ini sekali aja. Sini wajjah, sini waj. Wajhiya, huruf ha lagi. Wajjahtu wajhiya lilladhi, huruf dhal. Lilladhi, dhi. Dan fatoros, ini huruf to, ini apa dekat sini tulisan dia tak jelas, dia fatoro. Fatoro, bukan fataras, tapi fatoro. Fa to, huruf to. Ro, bukan ra, bukan fataras, bukan fataras, salah. Fatoros samawati, ya huruf sin, sa. Fatoros samawati, macam tu. Wal ardo, wal ar, bukan arda, tapi wal ardo. Hanifam, hani huruf ha. Hanifam. Kat sini sama juga, ia ada kaitan dengan apa, ilmu tajwid, yang mana baris 2 bertemu dengan huruf mim, taklah disabdukan. Cuma dekat sini ikut saja bacaan dia, kita sambungkan apa huruf fa dengan mim.
fam, dengungkan. Hanifam muslima, ma, huruf sin, muslima, macam tu. Okey. Perhatikan sekali lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Okay. Bacaan panjang pendeknya perhatikan. Wajjahtu tak ada apa bacaan panjang. Wajhiya pun tak ada bacaan panjang. Lilladzi, di dibaca panjang. Di, dua harakat. Fatoros pun tak ada bacaan panjang. Fatoros sama, ma-nya baru dibaca panjang, wa dibaca panjang, ti tak dibaca panjang, wal arda tak ada bacaan panjang, hani, ni-nya dibaca panjang, ya, bukan hanifam, tapi hanifam muslima. Ma, kalau kita berhenti kat sini, kita cukup dengan panjangkan dua harakat, muslima. Lepas tu baru kita sambung wama ana yang minal musyrikin, bukan musyrikin, musyrikin, yang wama ana minal musyrikin, rikin itu dibaca panjang. Selanjutnya in, huruf i, bukan inna tapi i. Inna sola, huruf so, sola bukan salah, tapi sola. Inna solati wa nusu, sini so, sini su, biasa. Sini huruf sod, ini huruf sin. Wa nusuki, jadi inna salati wa nusuki, ki, biasa saja, kaf biasa. Wa mahya, huruf ha, bukan mah, tapi mah. Wa mahyaya wa mamati, wa mamati lillahi rabbil huruf ain, alamin. Macam tu, ya. Ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam tu. Bacaan panjang pendeknya perhatikan in, ini kita sabdukan atau kita liritkan. Solah, la-nya dibaca panjang. Ti dibaca panjang, solati. Wa nusuki, ki-nya saja yang dibaca panjang. Wa mahya, ya pertama baca panjang, ya kedua tak dibaca panjang. Wa mahya ya wa mama, macam tu. Wa mahya ya wa mama, ma-nya dibaca panjang. Ma pertama tak dibaca panjang, ma kedua mama, macam tu. Wa mamati, ti-nya dibaca panjang, lillahi rabbil alamin, rabbil alamin. A-nya dibaca panjang, lamin, min-nya dibaca panjang. Alright. Rangkap terakhir. La syari, huruf shin, sya, bukan la sari. La syarikalah. Ni la syarika. Kaf, bukan qa. Ka. La syarika lahu. Wa bidha, huruf dhal, dhalika. Wa bidhalika. Dan umirtu. Bukan umirtu. Wa ana. Bukan wa ana. Tapi wa ana minal musyrikin,
muslimin. Macam tu. Bacaan panjang pendeknya, la baca panjang. Syari-rinya yang dibaca panjang. Bukan syarikala. Syari-rinya dibaca panjang. La syarika lahu, hu-nya dibaca panjang. Wa bidza, za-nya dibaca panjang. Wa bidzalika umirtu, tak ada bacaan panjang. Wa ana, na-nya nak dibaca panjang boleh, tak nak dibaca panjang boleh. Okay? Minal muslimin, hujungnya dibaca panjang. Alright? So begitulah bacaan takbir ini doa iftitah yang pertama. Okay, dari segi sebutan dan bacaan panjang pendeknya. Perhatikan sekali lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berhenti. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Berhenti boleh. Hanifan muslima, atau kita boleh sambung. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi begitulah pelajaran pertama, kita jelaskan tentang ini apa? Doa iftitah yang pertama. InsyaAllah pada pelajaran selanjutnya kita akan jelaskan pula doa iftitah yang lain. Dan harap bimbingan ini dapat memberikan manfaat dan ikut insyaAllah mana yang baik, mana yang betul. Dan guru saya selalu berpesan kepada saya, nak berjaya, ikut orang yang berjaya. Dan nak betul, kita ikut orang yang baca betul. Dan kita jadi betul, bacaan kita jadi betul. Dan jangan ikut orang baca tak betul. Okey? Sehingga kita ketemu lagi insya-Allah dalam kesempatan yang selanjutnya. Jadi cukup daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.